Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah minggu lepas kita dah sampai ayat 24 daripada surah Al-Haqqah. So pada hari ini insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 25 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Baik, saya akan bacakan dulu beberapa ayat yang insyaAllah kita akan bahaskan pada hari ini ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Baik, ayat-ayat Allah Ta'ala bermula dari ayat 25 sehinggalah ayat 37 yang saya bacakan sebentar tadi. Itu Allah Ta'ala menjelaskan tentang golongan kedua manusia nanti di akhirat pada hari kiamat. Pada kuliah yang lepas kita telah membahaskan golongan pertama, iaitulah golongan yang Allah Ta'ala serahkan nanti catatan amal perbuatan mereka daripada sebelah kanan mereka sebagai tanda bahawa catatan amal perbuatan mereka itu dipenuhi dengan amal-amal kebajikan. Selain itu Allah Ta'ala menjelaskan juga pada ayat-ayat sebelum ini ganjaran yang akan mereka perolehi, dan Allah Ta'ala juga ada sebut apa amalan yang mereka lakukan semasa mereka hidup dekat dunia. Maka pada ayat 25 sampailah ayat 37 ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita golongan kedua. Kalau golongan pertama tadi golongan yang mendapatkan kenikmatan daripada Allah kerana semasa mereka hidup taat kepada Allah Ta'ala, maka golongan kedua ni golongan yang Allah Ta'ala serahkan nanti pada hari kiamat catatan amal perbuatan mereka daripada sebelah kiri sebagai tanda bahawa catatan amal perbuatan mereka itu dipenuhi dengan amal-amal keburukan, kemudian apa seksa yang Allah timpakan kepada mereka, dan juga Allah Ta'ala menjelaskan apa sebenar yang mereka lakukan semasa mereka hidup dekat dunia. Inilah cara Al-Quran. Al-Quran mempunyai kebiasaan apabila menyebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan kenikmatan daripada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, maka selepasnya Allah Ta'ala akan menjelaskan golongan orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan yang akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti di akhirat. Macam biasa saya sebut,
antara hikmah yang dapat kita petik daripada susunan Al-Quran yang macam ni, supaya semakin terang dan jelas bagi kita perbandingan mana jalan yang sepatutnya kita pilih. Jalan golongan pertamakah atau golongan yang kedua? Ya. Bagi kita yang berakal, tentu kita nak selamat. Tentu kita nak mendapatkan nikmat daripada Allah. Tentu kita tidak mahu mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari sama-sama kita perhatikan firman Allah Taala pada ayat yang ke-25. Allah berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah." Adapun orang yang didatangkan atau yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kirinya, maka ia akan berkata dengan sesalnya, "Alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan kitab amalku." Baik, ini golongan yang kedua. Kalau dalam surah Al-Waqiah Allah sebut dengan ashabus shimal. Ya, kata Allah, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi." Adapun orang yang diberikan menerima catatan atau kitab amal perbuatan dia daripada sebelah kiri. Kenapa Allah Ta'ala serahkan daripada sebelah kiri? Kata para ulama, tahqiran lahu. Ini satu penghinaan untuk dia. Kita biasanya, kalau kita nak memberi sesuatu yang berharga kepada orang, kita akan serahkan menggunakan tangan kanan dan dia akan terima dengan tangan kanan. Ya, kita akan datang daripada hadapan dia dan kita akan serahkan dengan tangan kanan, dia akan terima dengan tangan kanan. Kenapa? Ini sesuatu yang berharga. Tetapi pada ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan bahawa nanti kitab amal mereka itu diserahkan kepada tangan kiri mereka atau diterima oleh tangan kiri mereka. Maka ini satu penghinaan kepada mereka. Satu pertanda betapa hinanya, betapa buruknya kitab amal yang mereka terima itu. Dalam surah Al-Insyiqaq ayat 10 Allah Ta'ala sebut, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih." Adapun orang-orang yang didatangkan catatan amal perbuatan mereka daripada wara'a dhahri, daripada belakang mereka. Pada ayat ini disebut daripada sebelah kiri. Jadi mungkin kita bertanya-tanya, mana satu yang betul ni? Ya, orang-orang derhaka itu nanti menerima catatan amal perbuatan mereka daripada sebelah kiri atau daripada wara'a dhahri, daripada belakang mereka. Para ulama menjelaskan bahawa kedua ayat ini saling berkait rapat. Ya. Jadi nanti orang-orang yang derhaka semasa mereka hidup dekat dunia ni, orang-orang yang tak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Ta'ala, maka akan diserahkan kitab catatan amal perbuatan mereka daripada sebelah belakang dan akan diterima oleh tangan kiri mereka. Berbeza dengan orang-orang yang taat semasa hidupnya, dia beriman kepada Allah, akan diserahkan daripada sebelah hadapan dia dan akan diambil oleh tangan kanan dia. Kenapa orang-orang yang derhaka ni diserahkan catatan amal perbuatan mereka daripada sebelah belakang kemudian diambil oleh tangan kiri? Hikmahnya kata para ulama, kerana yang menyerahkan catatan amal perbuatan ni tidak mahu melihat wajah orang yang derhaka ni, kerana nak menghinakannya, sehingga kan diserahkan daripada sebelah belakang. Kalau diserahkan dari daripada hadapan kan nampak wajah tu. Ini diserahkan daripada sebelah belakang sebagai satu penghinaan kepada dia oleh yang memberi, oleh yang menyerahkan ini, kerana yang menyerahkan ini tak mahu melihat dia pun. Kita kalau ada orang memberi sesuatu kepada kita, tapi melihat kita pun dia tak mahu, kita rasa dimuliakan atau merasa dihinakan? Pasti kita merasa dihinakan. Baru kemudian diambil oleh tangan kiri dia. Ya. Wal'iyadzubillah. Ya, moga-moga Allah Ta'ala nanti
datangkan catatan amal perbuatan kita daripada sebelah kanan. So, oleh kerana itu, semasa kita masih hidup ni lagi, mari kita sama-sama manfaatkan untuk menambahkan amal-amal kebajikan kita sebanyak-banyak yang kita mampu. Sehingga kan kitab catatan amal perbuatan kita tu nanti dipenuhi dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan semasa kita hidup dekat dunia, ya. Selepas diserahkan nanti kepada dia, apa dia kata? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia berkata, alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan kitab amalku. Ya. Dia pun tidak sanggup menyaksikan catatan amal perbuatan dia tu. Sehingga kan dia berkata, alangkah baiknya kalau dia tak diberikan. Sehingga kan dia tak tahu keburukan-keburukan yang ia lakukan. Sehingga kan dia tidak tahu amal-amal keburukan yang dia lakukan. Dia tak nampak isi catatan amal perbuatan tersebut. Ya. Begitulah. Sebenarnya dekat dunia ni pun begitu. Seseorang kalau dia mendapatkan hasil peperiksaan yang buruk, melihatnya pun dia malas. Dia sendiri melihat pun dia malu. Itu di dunia. Apatah lagi dekat akhirat nanti. Ya, sehingga kan dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya kalau tidak diberikan kitab amalku. Ini sekadar angan-angan dia saja. Ini sekadar penyesalan dia saja. Ya, ini hanya harapan yang tak mungkin. Ya. Laita dalam bahasa Arab itu litaraji, ya. Bertujuan untuk harapan, tetapi harapan yang mustahil. Ya, yang mustahil. Kerana setiap orang nanti pasti akan menerima catatan amal perbuatan dia. Tak ada seorang pun nanti yang tidak menerima kitab amal. Semua pasti akan menerima. Sehingga kan angan-angan dia ni, harapan dia ini harapan yang tak mungkin, ya. Kita teruskan ayat 26. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalku. Dia kata, alangkah baiknya kalau tak diberikan kepadaku kitab amalku ini. Sehingga kan aku juga tidak dapat mengetahui hitungan amalku. Sehingga kan aku tidak tahu balasan apa yang akan aku terima. Masya Allah. Ternyata daripada ayat ni kita belajar, saat orang nanti menerima catatan amal perbuatannya, pada ketika itu ada yang merasai kenikmatan dan ada yang merasakan seksa. Maka para ulama mengatakan, hadza dalilun ala wujubil azabil nafsi qabla al-azabil jasadi. Ayat ini menjelaskan bahawa ada azab terhadap jiwa manusia ni sebelum jasad dia ni diseksa. Ada seksa terhadap jiwa manusia ni sebelum jasadnya dia diseksa. Jadi sebelum diseksa ahli neraka oleh api neraka itu sendiri, jiwa mereka terlebih dahulu terseksa di akhirat. Bila itu? Apabila mereka menerima kitab amal perbuatan mereka semasa mereka hidup. Mereka menyesal, tapi penyesalan yang sudah tidak ada guna lagi. Tak ada guna menyesal di akhirat. Menyesal macam mana, menangis macam mana, menjerit macam mana pun tak ada guna lagi. Kenapa? Kerana dunia telah dilalui. Kerana masa untuk beramal telah pun dilalui. Sebab itulah kita kena sentiasa sedar dan menghargai, bersyukur dengan setiap masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni. Kerana Allah masih beri kita kesempatan untuk melakukan amal-amal ibadat. Bayangkan mereka yang telah kembali, yang telah mendahului kita. Tak ada harapan, tak ada satu saat pun lagi bagi mereka untuk beramal ibadat. Mereka telah diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Mereka hanya menghadapi dan menunggu balasan demi balasan atas amal-amal yang pernah mereka lakukan semasa hidup mereka. Maka kita bersyukur Allah Ta'ala masih bagi kita usia, ya, sehingga kan kita dapat lagi melakukan amal-amal ibadat.
So oleh kerana itulah jangan kita sia-siakan masa ini. Ya, jangan kita buang-buang masa ini untuk perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Baik, seterusnya Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat 27. Ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dahulu menjadi kematian pemutus yang menamatkan kesudahanku, tidak dibangkitkan lagi. Dia lagi-lagi dia berangan-angan dengan angan-angan yang tidak mungkin. Dia berkata, ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dahulu. Itulah kematian pemutus. Al-qadiyah berasal dari kata qadi. Qadi itu artinya pemutus, ya. Al-qadiyah, pemutus. So dia berharap kalau kematian dia di dunia ni, inilah pengakhiran dia. Tak ada kehidupan selepasnya lagi. Ad-Dhahhak mengatakan ya'ni mauta la hayata ba'dah. Dia berharap kalau seandainya kematian di dunia ni itulah akhir segala-galanya, tak ada hidup selepasnya lagi. Ternyata tidak. Kita mati bukan untuk mati selama-lamanya, tetapi kita mati untuk dihidupkan semula. So oleh kerana itulah keimanan akan hari akhirat, kepercayaan kita akan hari akhirat, bahawa kita akan dibangkitkan semula, kita akan dihidupkan semula, kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk sentiasa kita hadirkan di dalam hati kita. Banyak orang menyangka bahawa kematian adalah akhir daripada segala-galanya, terutama mereka kalangan yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Apabila mereka menghadapi masalah, ya, lalu mereka memilih jalan mati dengan bunuh diri, melompat daripada bangunan yang tinggi, mengikat leher mereka dengan tali. Mereka menyangka bahawa itu adalah pengakhiran daripada segala masalah mereka. Kita orang Islam mempunyai pandangan yang berbeza dan mempunyai keimanan yang berbeza, dan memang faktanya berbeza, bahawa kematian bukanlah akhir segalanya, tapi kematian adalah awal mula kehidupan yang sesungguhnya. So oleh kerana itu, kehidupan yang pertama ini menjadi penentu kepada kehidupan yang kedua. Bila hidup yang pertama ini kita betul-betul taat kepada Allah, maka insya-Allah kita akan bahagia pada kehidupan yang kedua. Sebaliknya, kalau pada masa kehidupan yang pertama ni kita tidak taat kepada Allah, kita tidak menyiapkan bekalan kita untuk kehidupan yang kedua, maka kita akan menjadi kalangan yang sengsara pada kehidupan yang kedua nanti. Waliyadzubillah. Ya. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman pada ayat 28. Ma aghna anni maliyah. Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikit pun. Apabila nanti mereka sudah menerima kitab amal perbuatannya dan mengetahui isi kandungannya, bahawa mereka akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka, maka saat itu dia berkata, ma aghna anni maliyah, harta kekayaanku tidak dapat lagi menolongku sedikit pun. Ya, semasa hidup dekat dunia, mereka ini suka mendewa-dewakan harta, menyangka bahawa harta adalah segala-galanya. Mereka ingat kalau mereka ada harta, mereka akan selamat, mereka akan bahagia walau apa pun jua yang mereka hadapi. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annahu akhladah. Mereka jama'a malan wa 'addadah, mereka suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kenapa? Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka menyangka bahawa harta mereka itu dapat mengekalkan mereka, ya, mengekalkan mereka hidup, mengekalkan mereka dalam kebahagiaan, mengekalkan mereka dalam keselamatan dan sebagainya. Ternyata tidak. Apabila nanti dah sampai di akhirat, harta dah tak ada manfaat. Ma aghna anni maliyah, hartaku
dah tak dapat menolong aku lagi, dia kata. Ya. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, harta dan anak-anak tak ada manfaat melainkan orang yang datang kepada Allah membawa qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang selamat, yang diisi dengan ketauhidan kepada Allah Ta'ala serta amal-amal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Halaka anni sultaniyah. Bahkan dia berkata, kuat kuasaku dan hujah-hujahku membela diri telah binasa dan hilang lenyap daripadaku. Sultan dia, kehebatan dia, kemampuan dia selama ini, kuasa yang dia ada, binasa habis, tak ada. Ya, dia tak dapat berhujah, kuasa dia tak ada, sehingga kan tidak ada yang dapat menyelamatkan dia pada ketika itu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, andai kata seseorang nanti di akhirat datang membawa harta kekayaan 2 kali ganda kekayaan yang ada di dunia ini untuk menebus azab Allah Ta'ala, pasti dia tidak dapat menebusnya. Dan semasa di akhirat nanti, seseorang sungguh tidak ada kuasa. Allah Ta'ala berkata, limanil mulkul yaum, siapakah pemilik kuasa pada hari ini? Mereka semua menjawab, lillahil wahidil qahhar. Pemilik kuasa pada ketika itu hanya Allah Ta'ala sahaja. Tidak ada sesiapa yang dapat bercakap melainkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ketika itu. Maka daripada sini kita belajar, i'mal ma yunjik. Semasa kita hidup ni, beramallah dengan amal-amalan yang insya Allah dapat menyelamatkan kita di akhirat nanti. Al-mal wal-jah la yughnik. Harta, kedudukan, pangkat, kuasa tak akan dapat menyelamatkan kita nanti di akhirat. Takkan dapat menolong kita sedikit pun nanti di akhirat. Malah berhati-hati saat kita mendapat harta dan kuasa, kerana ia adalah 2 ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Begitu ramai orang menjadi zalim kerana ia ada harta, dan begitu ramai orang menjadi zalim kerana dia ada kuasa. Maka kalau tuan-tuan dan perempuan, kalau kita diberi Allah Ta'ala harta, diberi Allah Ta'ala kuasa, sentiasa kita sedar bahawa itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Apakah kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur, atau malah kita menjadi kufur? Apakah kita masih tetap menjadi hamba Allah Ta'ala yang tawaduk, atau kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang takbur? Maka kita kena sedari, jangan sampai kita mendewakan itu. Jangan sampai kita menyangka bahawa kita akan selamat buat selama-lamanya kalau kita ada harta dan ada kuasa. Tak, di akhirat sedikit pun tak akan dapat menolong seseorang kalau semasa dia hidup di dunia tidak melakukan amal-amal ibadat untuk kehidupan dia di akhirat. Baik, kita teruskan firman Allah Ta'ala ayat 30. Kata Allah Ta'ala, khuduhu faghulluh. Lalu diperintahkan malaikat penjaga neraka, tangkaplah orang yang berdosa itu serta belenggulah dia. Ya? Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikat khazanah, malaikat-malaikat yang menjaga neraka, khuduhu, tangkaplah dia. Perintah ini menunjukkan perintah yang keras. Manusia ni makhluk yang begitu kecil dan lemah. Malaikat itu makhluk Allah Ta'ala yang besar dan begitu kuat. Tapi Allah menyatakan, khuduhu, tangkap dia. Menunjukkan betapa Allah Ta'ala murka kepada golongan ini. Ya? Faghulluh. Faghulluh artinya dan belenggulah dia. Ya? Khuduhu faghulluh. Faghulluh ni artinya adalah belenggu ni, fajma'u yadayhi la'unuqihi bil aghlal. Dibelenggu, tangan ni letak ke tengkuk. Itu maksud dibelenggu.
Fakhudhuhu faghulluh tu maksudnya tangkap, kemudian tangan ni buat ke tengkuk. Ya. Selepas itu summal jahim sallu, kemudian bakarlah dia di dalam api neraka jahim. Ya. Bakarlah dia dalam api neraka yang menyala-nyala itu. Jadi mereka dicampakkan ke dalam api neraka dalam keadaan mereka dibelenggu. Dicampakkan oleh malaikat itu ke dalam neraka dalam keadaan mereka dibelenggu. Wal'iyadhu billah. Khudhuhu faghulluh. Tangkaplah, belenggu dia, letakkan tangan di tengkuk itu, ya, ikat dengan rantai. Summal jahim salluh, kemudian masukkanlah ia ke dalam api neraka. Wal'iyadhu billah. Betapa ini sesuatu yang amat mengerikan. Ini sesuatu yang amat menggerunkan hati kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita semua daripada azab seksa ini, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 32, Summa fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku. Selain dari itu, masukkanlah dia di dalam lingkaran rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta dengan membelitkannya ke badan. Jadi dia dibelenggu, kemudian dia dibelit dengan rantai yang ada di akhirat yang panjangnya sab'una dhira'an, 70 hasta. 70 hasta siapa? Allah a'lam. Ada yang menyatakan 70 hasta dengan kadar Nabi Adam AS. Ada pendapat mengatakan 70 hasta para malaikat. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala sebut sab'una dhira'an, 70 hasta panjang rantai itu. Itulah dililitkan, itulah yang membelit badan mereka dalam keadaan terbelenggu. Wal'iyadhu billah. Kita tak boleh bayangkan. Jadi tangan dibelenggu ke tengkuk, kemudian dililit dengan rantai ni. Mereka dibelit dengan rantai ni yang panjangnya sab'una dhira'an, 70 hasta. Wal'iyadzubillah. Moga-moga Allah selamatkan kita dan ahli keluarga kita daripada azab api neraka ni, ya. Baik, pada ayat 33 dan ayat 34 Allah menjelaskan apa punca utama mereka ini mendapat seksa di akhirat. Apa punca utama mereka menerima kitab amal mereka daripada sebelah kiri, kemudian mereka diazab oleh Allah Ta'ala. Sebab pertama Allah Ta'ala sebut pada ayat 33, Innahu kana la yu'minu billahil azim. Pertama, sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Ya. Semasa ia hidup dekat dunia, dia tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu la yu'minu billahil azim. Ya. Yang kedua, pada ayat 34 Allah Ta'ala sebut wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia juga tidak menggalakkan dirinya dan orang lain memberi makan terhadap orang miskin. Ya. Semasa ia hidup, dia tidak prihatin dengan orang-orang miskin. Dan dia tidak mau menggalakkan dirinya bahkan orang lain untuk memberi kepada orang-orang miskin, untuk memberi makan kepada mereka. Kalau kita melihat dua ayat ni, apakah kerana dua sebab ini saja? Ni, apakah cuma kerana dua ini saja? Dua ayat ni sebenarnya menggambarkan bahawa mereka ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala, tidak ada hubungan mereka yang baik dengan Allah, dan pada masa yang sama mereka tidak ada berbuat baik kepada makhluk Allah Ta'ala. Ya. Innahu kana la yu'minu billahil azim, itu menunjukkan bahawa mereka ni tak beriman kepada Allah,
Tak ada hubungan yang baik mereka dengan Allah Ta'ala semasa hidup. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, menunjukkan bahawa mereka tidak ada kasih sayang dengan sesama manusia, terutama orang-orang miskin. Maka daripada sini kita belajar, kalau kita nak masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala tu, dua perkara yang kita kena sentiasa ingat. Yang pertama, bangun hubungan yang baik kita dengan Allah Ta'ala. Berimanlah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Ikhlas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbuat baiklah kepada sesama manusia, terutama mereka orang-orang miskin yang sangat memerlukan kepada makanan. Berilah makan orang-orang miskin. Setengah ulama menjelaskan ayat ini menunjukkan kepada kita betapa tingginya keutamaan bersedekah. Maka kita kena prihatin dengan orang-orang miskin. Kita kena prihatin dengan kesusahan orang lain. Terlalu banyak keutamaan yang Allah dan Rasulullah SAW sebut berkenaan tentang menolong orang-orang susah ni. Ya. Antaranya adalah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa qurbatan naffasallahu lahu qurbatan yaumal qiyamah. Siapa-siapa yang melapangkan, yang meringankan masalah seseorang di dunia ni, maka Allah Ta'ala akan lapangkan, akan mudahkan dia di akhirat nanti. Siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mudahkan dia. Orang-orang miskin, mereka susah makan, mereka susah nak kenyang perut. Mudahkan mereka dengan harta yang kita ada. Berkasih sayang dengan mereka. Ada orang yang sedang menghadapi kesusahan, tolonglah mereka. Mudahkan mereka. Maka insya-Allah di akhirat Allah akan mudahkan kita masuk ke dalam syurganya. Hanya itu yang akan kita bawa. Apa yang kita makan, sedap macam mana pun kita makan, dia tak akan kita bawa sampai ke akhirat. Tapi makanan yang kita beri kepada orang-orang susah, bantuan yang kita beri kepada mereka yang sangat memerlukan, itulah bekalan yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Baik, kita teruskan firman Allah pada ayat 36. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. Maka pada hari ini tidak ada baginya di sini seorang pun dari kaum kerabat serta sahabat handai yang dapat menolongnya. Di akhirat tidak ada sahabat lagi, tak ada kawan yang akan menolong kita, kerabat tak ada. Allah Ta'ala sebut, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ahli keluarga kita, isteri, anak, ayah, ibu, saudara, semua nanti pergi menjauh, masing-masing menjauh, sibuk dengan urusan masing-masing. Sahabat, kawan yang kita anggap semasa dekat dunia ni, dia adalah kawan kita, tempat kita bercerita, tempat kita meminta pertolongan. Di akhirat dia tidak kawan lagi. Silap-silap dia akan menjadi musuh kita. Waliyadzubillah. Ya, falaysa lahul yawma hahuna hamim. Tak ada lagi. So kita akan menghadapi sendiri. Harta kita tak dapat menolong kita, kuasa kita tak dapat menolong kita, sahabat-sahabat kita tak dapat menolong kita. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak ada makanan baginya melainkan dari air danur, ya, iaitulah min sadidi ahli nar, daripada nanah ahli neraka. Waliyadzubillah. Jadi semasa diseksa ahli neraka itu, lalu keluar nanah yang busuk daripada badan mereka, maka itulah yang diberi makan untuk dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran pelbagai macam makanan ahli neraka. Ada Allah Ta'ala sebut seperti pada ayat ni, wala ta'amun illa min ghislin. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ghashiyah, Allah Ta'ala sebut, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Makanan-makanan yang berduri. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut zakum. Ya, ini menunjukkan kepelbagian makan yang ada dalam api neraka, dan kesemuanya adalah seksa. Makanan yang tidak menghilangkan rasa lapar, makanan yang tidak mendatangkan sedikit pun kenikmatan, malah ia adalah makanan yang menambah azab, azab dan azab. Maka di dalam api neraka itu tidak ada sedikit pun kesenangan, semua adalah azab,
semua adalah azab, ya. Tidak ditambahkan kepada mereka illa azaba, melainkan azab. Apapun yang mereka minta dahaga ya Allah, diberi mereka minum, tapi minuman yang menambah azab. Mereka berteriak mengatakan lapar ya Allah, lalu mereka diberi makanan, tetapi makanan yang menambah azab. Wal'iyadzubillah. Kita pasti tidak akan sanggup menghadapi ini. So, oleh kerana itulah kita masih lagi diberi Allah usia ni. Manfaatkan sebaik-baik. Tak apa, penat-penatlah beribadat ni dulu. Berapa lamalah kita nak penat ni lagi? Kematian semakin dekat. Penat-penatlah. Cutikan urusan dunia tu dulu. Jangan cutikan urusan akhirat kerana urusan dunia. Kita ni masih suka terbalik. Kita suka mencutikan urusan akhirat kita kerana urusan dunia. Ni kesempatan kita semakin sedikit. Kematian kita semakin dekat. Fokus dengan tujuan kehidupan akhirat kita. Sekali-sekala tak apa, cutikan urusan dunia demi urusan akhirat. Utamakan akhirat berbanding dunia ni. Dunia ni kita akan tinggalkan. Akhiratlah yang akan kita temui. Ayat 37 Allah Ta'ala sebut, la ya'kuluhu illa al-khati'un, yang tidak memakannya melainkan orang-orang yang melakukan perkara yang salah. Jadi akan memakan ghislin tadi, ya, nanah yang busuk daripada badan yang keluar daripada badan ahli neraka itu akan dimakan, akan dinikmati oleh al-khati'un. Al-khati'un artinya orang-orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja dan dia tahu. Kalau mukhti, dia melakukan dosa, dia tak tahu, dia tak sengaja. Tapi khati'un ni dia tahu itu salah, dia tahu itu tak betul, tapi terus masih dilakukan. Wal'iyadzubillah, ya. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada keburukan ini. Mungkin ini sahajalah kuliah kita pada hari ini, ya, ayat 25 sehinggalah ayat 37 daripada surah Al-Haqqah. Moga-moga ayat-ayat Allah Ta'ala ni menjadi satu peringatan penting bagi kita tentang keadaan hari kiamat. Bagaimana nanti gambaran manusia di sana, ada golongan yang bahagia dan ada golongan yang sengsara. Yang kita bahaskan hari ini adalah golongan orang-orang yang sengsara di sana. Iaitulah mereka yang menerima kitab amal perbuatannya daripada sebelah kiri, ya, disebabkan semasa mereka hidup di dunia tidak menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan juga tidak peduli dengan sesama manusia. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam api neraka, diseksa di sana dengan seksaan yang amat berat. Maka selagi mana ada kesempatan ni bagi kita, jalin hubungan yang baik kita dengan Allah, murnikan tauhid kita, ikhlaskan semua amal-amal ibadat kita untuk Allah. Pada masa yang sama, bangun hubungan yang baik dengan sesama manusia, dengan jiran-jiran kita, dengan orang-orang miskin, dengan anak-anak yatim, dengan sahabat-sahabat kita yang susah. Semampu kita, tolonglah untuk memberi kepada mereka. Semampu kita, bantulah mereka, mudahkanlah masalah mereka. Kerana itulah insya-Allah yang akan menjadi sebab Allah mudahkan urusan-urusan kita di akhirat nanti. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.